Okay, tak nampak. Tak payahlah, dah okey dah tu. Hai, selamat datang ke podcast Hey Basmi. Hey guys. Hey guys. How are you guys kat luar sana? Sihat tak? Hujan teruk sekarang. Hujan teruk, banjir. Hopefully everyone's okay there. True. Jaga diri, jangan buat laju-laju. Lepas tu yang mana kereta-kereta kancil semua tu, kereta yang lower, jangan pergi kat banjir. Akan jadi sampan. Tengok motor banyak ranak weh. Aduh, sen. Tapi all the best you guys kat luar sana. Harap bertabahlah, kerana hidup ni tidak selalu cerah. Wow. So hari ni kita bersama orang sangat special hari ni, daripada apa orang kata, seorang leadership yang sangat disegani, antara disegani. So siapa Amirah hari ni kita? Hari ni kita nak jemput dia memang suruh kita orang panggil dia Abang Black. So kita orang mempersilakan Abang Black. Abang Black. Assalamualaikum. Dia ramai fan hari ni. How are you Abang Black? Macam pelik Abang Black. Okay. How are you Abang? Okay. Alhamdulillah sihat. Macam mana kehidupan sekarang ni? Okay, semua okay? Okey je macam biasa, tak ada Macam apa-apa biasa. yang special yang ni. Cumanya yang terbaru ni mungkin ada busy sikit dengan apa? Dengan kerja lah. Dengan tak lama lagi pun nak on balik apa, Suruhanjaya Ekonomi Gig ni. So mungkin busy sikit lah. Uish, busy sangat Ini dah jadi ahli-ahli politik ni. Tak, jangan. Benda tu jangan. Kalau boleh elak. Elak betul-betul. Elak bang. Okay, terima kasih bang kerana datang ke podcast kita orang. Terima kasih kerana jemput. Kita rasa semua orang dah kenal lah Abang Black, yang mana dia pun ada komuniti sendiri. Betul? Betul. Dan tadi pun dia cerita dia dah masuk podcast Borak Space. Oh, okay. That's So right. kita orang nak tahu tentang, boleh tak kita tahu tentang macam mana Abang boleh start untuk e-hailing ni? Okay, saya start pada 2017, which mean bulan 3, bulan 4 macam tu. Tahun ni? 2017. 2017, okay, sorry. Dengan niat untuk cari duit kahwin. Masa tu memang niat cari duit kahwin. Okay. Then start pada situ, buat secara betul-betul. And then ada pengalaman itu saya sharekan kepada driver yang lain sampai sekarang, dan mengajar budak lah. Mengajar driver. Kalau apa yang saya tahu, saya ajar. Tak tahu, diam je. So masa nak on the way nak dapatkan proses untuk dapatkan duit kahwin tu, banyak ke dapat? Boleh tahan lah. Okay, kalau boleh cakap tak ada masalah. Boleh. Sebenarnya kalau ikutkan target masa tu, tak adalah banyak. Cumanya total majlis kahwin saya tu pada 2018 lebih kurang hampir 40,000. Oh, wow. So di tangan saya dalam masa setahun itu saya dapat collect lebih kurang dalam 30 lebih 28,000. Ush. Banyak. Tapi campur dengan duit yang gaji yang ada mungkin dalam 30 lebih lah. Oh, maksudnya waktu tu abang bukan full time lah. Bukan full time. Masa tu saya bekerja sebagai pemandu peribadi. Wow. And then balik malamnya tu ataupun pagi tu saya start buat Grab dulu, Uber dengan Grab. Lepas tu tidur dekat luar, dekat dalam kereta, mana yang rasa mengantuk berhenti tepi, and then pagi bangun mana-mana dekat petrol station mandi, and then buat Grab. Lepas tu pagi pukul 10-11 buat masuk kerja. Tapi kenapa dalam banyak-banyak pekerjaan, kenapa nak buat itu juga? Betul. Sebab benda yang macam mana sebab benda ni tak tahu, apabila kita buat kerja untuk puaskan hati orang, maksudnya macam kita buat hantar orang ke tempat ni pun memuaskan hati orang. So benda tu macam favorite, macam saya berminat benda tu. Sama juga saya mengajar budak. Saya mengajar budak tu tak ada niat apa-apa pun. Sebenarnya kepuasan diri. Rasa semua okey, driver puas hati, dapat apa yang dia orang nak, cukup bagi saya. Tak perlu nak. Dia macam satu kepuasan hati. Kepuasan itu je. Faham. Tapi waktu abang beginning tu, siapa yang guide abang? Waktu abang Tak start? ada siapa. Saya buat Grab ini ataupun saya buat Uber ini, masa tu tak ada guide daripada siapa-siapa. Cuma ada registrar dulu yang drivekan saya, dia tunjukkan saya macam mana cara guna apps Uber masa tu. And then lepas tu saya belajar sendirilah macam mana driver, kat mana demand apa semua itu. Masa tu saya buat belajar sendiri. Saya tak ambil ilmu daripada siapa-siapa. So sebab itu
apabila saya tak ada ambil ilmu pada siapa-siapa, saya ajar pada driver pun saya tak takut. Kadang-kadang ada orang yang jangan ajar. Ini rahsia kita. Itu genuine daripada saya sendiri dan saya bagi pada orang, tak ada siapa yang boleh tegur lah. Okay, cuba awak cerita macam mana proses masa mula-mula. Kita kan semua tak, we don't know kan. So like what was the process? Apa yang Amal lalui? Apa proses dia? Macam mana perasaan dia? Macam mana dia? Dia apabila saya buat ni sebenarnya saya try and error. Kita try and error. Okay, setiap masa tu saya cuba daripada pagi sampai ke tengah malam, sampai ke pagi, tengah malam. Saya cuba semua masa dalam masa 24 jam itu, tengok mana masa yang terbaik untuk diri saya dan sesuai dengan masa saya. And then lepas tu kalau benda tu sesuai dengan masa saya, then saya sharekan kepada orang. Apabila kawan-kawan rasa, oh ini black, ni okey ni black, aku boleh dapat apa yang aku nak. So okey, teruskan. Tetapi saya cakap dengan driver, tolong revise balik schedule. Kalau siapa yang full time lah, revise balik schedule. Tengok, ada masa yang contoh macam bulan puasa, belah siang tak sesuai. Itu puasa kan. Demand pun tak ada. So kita buat belah malam. So benda-benda macam itu kena study. Yalah. Duduk dalam kereta senyap-senyap, tenang, tak ada orang, kita study seorang. Faham. By the way, selama abang buat Grab dah berapa tahun kiranya? 7 tahun kan? 7 tahun. Apa yang abang lihat tentang Grab? I mean like gig ni lah, e-hailing ataupun p-hailing ni. Okay, terus terang saya cakap, apabila starting masa saya buat dulu, dia punya ini kira dari segi kewangan lah, dari segi pendapatan itu memang meningkat, tinggi, sangat tinggi. Tetapi apabila saingan yang banyak, ramai driver yang dah berminat dengan apa aktiviti ataupun gig ini, dia punya demand tu, harga tu akan mengikut peredaran semasa. Dia tak semestinya tinggi, kadang-kadang ada rendah. So ada turun dan naiknya, tapi itulah keseronokan. Kalau benda tu macam contohnya macam kita kerja office, kita dah tahu kita punya amount berapa. Benda tu masuk pagi pukul 9, balik pukul 3, pukul 4 petang, pukul 5 petang. Itu je tiap hari, tak ada apa yang berbeza. Kalau kita buat yang ni, ada drama-drama di tengah-tengah tu kan. Kadang ada customer yang tak bayar lah, ada customer yang buat hal lah, bergaduh lah, whatsoever. Ada drama ada kat situ. Itulah keseronokan sebenarnya pada saya. Pada saya benda tu keseronokan. Bukanlah kata kita seronok sangat, tidak, tapi ada dia punya plot dia untuk kita. Oh, macam ini cara nak buat, macam ni cara nak handle. So benda tu kita applykan kepada kehidupan seharian, kita boleh jadi matang. Betul. Abang, sebenarnya kan dalam banyak-banyak pekerjaan, pekerjaan dengan contohlah pekerjaan di office kita dengan paper apa semua kan. Betul. Tetapi bila pekerjaan dengan berhadapan orang adalah lagi 2 kali challenge sebenarnya. Betul. Sebab kita menghadapi kerenah manusia yang pelbagai sekarang, betul kan? Betul. Dengan keadaan sekarang kita ramai jumpa orang gila pula sekarang. Betul. Orang yang macam-macam. Jadi macam mana abang hadapi untuk apa orang kata? Pernah mengalami ke? Pernah sebenarnya. Saya 2018 ke 19 masa tu saya pernah bertumbuk dengan satu orang mabuk lah. Minta maaf lah, orang mabuk. Tapi foreign lah. Maksudnya daripada luar. Tiba-tiba dia keluar daripada kereta dia tumbuk kereta saya tengah-tengah jam tu. Kita pun marah lah kan. So benda tu bila dah macam itu, dia pun lebih tinggi pada kita. So kita pun nak bertolak apa semua. Bila dia tolak saya sampai ke tepi tu, adalah kawan-kawan, bukan kawan-kawan lah, maksudnya macam ada yang membantu, ada 5-6 orang Chinese yang Hentam dia balik lah masa tu. Betul-betul dekat tengah-tengah pavilion. Allah. Betul drama ya. Betul masa tu. Dan banyaklah benda yang sebenarnya banyak mengajar lah. Kalau orang cakap tak jumpa daripada 7 tahun tu, tak jumpa benda yang pelik-pelik tu, tak ada lah. Apa ni, tak logik lah. Ada jumpa orang yang orang cakap apa, sexual punya harassment ada. Maksudnya tak ada abang? Ya, ada juga. Wow. Boleh abang lelaki kan? Boleh. Dia macam inilah. Saya ada satu situasi itu, saya pick up di satu kawasan. Dan orang itu dia lelaki. So
Maksudnya nampak dia very tulen lah ke dah nampak? Tulen, sangat tulen, tak ada masalah. Okay. Bila pegang kita punya peha, and then lepas tu pegang kita punya tangan. Ya Rabbi. Tak apa-apa. Tu kita tepis cari. Lelaki kan? Lelaki dia macam gentleman sikit dah. Tak boleh lah nak cakap ni. Saya cakap dengan dia, please, ini Malaysia cakap. Tu saja. Oh, it's ada not. Dia bukan Malaysian ke? Dia bukan Malaysian. Oh. And then lepas tu ada satu case lagi. Dia Chinese guy, Malaysian, tapi dia macam mabuk lah. Bila dia mabuk tu, dia cakap, can I kiss you? Alah. Alamak. Dia duduk kat belakang. Masa tu dia duduk kat belakang. Cakap dengan dia, apa you ni? So macam dia bila dia tengok I macam marah, dia diam. Dia diam. Masa tu tempat dia dekat Subang, I hantar dia kat Subang masa tu. Bila sampai je, dia terus keluar, and then ada next customer tu, dia cakap, bang, ada customer tertinggalkan note 100. Okay lah. I pun kita tak tahu, tiba-tiba jatuh kat lantai, and then, ya kot, maybe dia lah kot agaknya rasa bersalah, rasa malu ke apa ke. Lepas tu abang hantar ke rumah dia pula. Sudah. Tapi apabila orang yang kurang akal ini ataupun orang yang mabuk ini, kita nak marah dia terlampau heavy pun tak boleh juga. Betul. Dia bukannya ingat pun. Dia bukannya ada, mungkin dia orang ada masalah cinta ke whatsoever, kita tak tahu. So let it be lah. Tak ada apa pun sebenarnya pada saya, sebab dia tak normal. Then ada juga pergi ke tempat macam tempat-tempat kubur, tengok-tengok ada kubur kan. Macam mana tak faham macam mana? Pick up tu di kubur. Di kubur Cina, di kubur Chinese kubur. Tak, tu macam mana abang dapat call ke Chinese dapat job lah. Dapat job pergi. And then kita pun alamak. Kenapa jadi macam ni kan? Terkejut juga. Tapi macam okey lah, tak apalah. Dalam hati cumanya Jalan juga. Jalan dia tak jalan lah, tapi lock lah. Lock, diam dulu kan. Tempat dia macam mana bang? Seram lah, tak ada apa. Dalam hutan lah maksudnya? Dia bukan dalam hutan. Dia kubur. Okey, pernah tak tengok kubur Cina yang dekat tepi jalan MRR2 tu? Saya pernah pick up sekali di situ. Dan juga kubur Islam dekat Gombak. Ada sekali. Tapi ada kawasan perumahan juga kat situ sebenarnya. Cumanya kita tak nampak. So jadi macam tu, bila nampak je tanah perkuburan tu, jadi macam seram lah. Yang tanah perkuburan Chinese itu memang ada pekerja dekat situ baru balik. So tapi dia keluar pun kita suspend lah bila kita nampak tanah perkuburan. Alamak, ni apa benda ni kan. Tapi yang lebih daripada tu tak ada apalah. Tak ada kena kacang-kacang harta, tak ada. Tak ada. So far tak ada. Cumanya saya tidur dekat tepi hutan tu adalah. Sampai kena kejut dengan polis. Ada. Kes apa? Sebab mengantuk sangat. Masa tu dekat Semenyih. Dekat Semenyih. Saya ingat lagi 2017 ke 18 itu. Bang, boleh review sikit tak? Bukan review lah, maksudnya boleh tak ceritakan pasal yang kes seorang pemandu e-hailing yang kena choke daripada belakang oleh somebody tu? Ni satu kes saya lupa lah. Ada yang Melayu tu. Rasa orang foreigner dia choke. Dekat Selayang. Ya betul. Dekat Selayang, Adib, siapa nama dia? Masa tu tahun 2018 kot, saya tak salah saya. Dia tak salah dia nak ambil duit. Nak rompak lah. Nak rompak. Saya rasa daripada Nepal kot, saya rasa. Dia masa tu malam, tak salah saya lah. Yang saya ingat saya lah masa tu cerita tu. Lepas tu ahli keluarga cari dia. 2 hari kemudian tu baru jumpa di Selayang tu lah. Di Selayang ke saya tak ingat. Tapi masa tu, masa hari Kebumi tu saya pergi. Tak salah saya, keluarga dia duduk di dekat area Sepang ke Dengkil macam tu lah, saya tak ingat. Dapat ke duitnya? Wallahualam. Dia walau macam mana sekalipun, driver e-hailing ini tetap pegang cash. Berapa banyak telefon, ada 3-4 kadang-kadang kan. Ada yang buat kerja untuk social media. Lepas tu ada pula pegang duit cash. Orang bayar cash apa semua. So sebab itu dalam Grab pukul 2 pagi sampai pukul 6 pagi itu ada penambahbaikan, tak ada tak ada bayar cash, semua cashless. Sebab nak elakkan benda-benda macam ni lah. Faham. So sebenarnya kes-kes bunuh ni ada 2-3 di Malaysia, di KL, di Semenanjung saya rasa ada 2 kes ke 3 kes. Satu kes lagi Indonesian yang bunuh
letak dekat boot belakang, bawa kereta tu sampai dekat Bank Negara. Masa tu polis yang nampak, polis tahan kereta tu, bila check balik boot belakang ada mayat. Astagfirullah. Saya rasa Melayu. Ui. Saya rasa Melayu. Ya. Dan ada juga kes di Sabah, 2 kes 3 kes macam tu. Sarawak saya rasa ada 1-2 kes. Ada sebenarnya. Macam-macam Macam-macam. Maksudnya risiko besar juga bang. Sebab yelah berjumpa ramai orang. Yang Dan kita tak tahu background dia macam mana kan. Yang paling terkesan sebenarnya pada driver yang Elmina kes kapal terbang tu. Yes. Yang itu. Saya pergi rumah waris itulah dekat mana saya tak ingat. Tapi saya pergilah masa tu dengan rumah Balu tu. Sebab dengan ni anak dia masih kecil lagi. Ya betul. Anak dia ada 3 orang, tak salah saya. Anak dia 2 orang ke 3 orang. Yang sulung tak salah saya umur 13 kot. Wallahualam saya lupa. Tapi ada adik dia yang agak tua lah. Faham. Okay. Setelah selama 7 tahun ni, dan saya nak tahu macam mana abang boleh start dengan komuniti abang. Okay. Saya sebenarnya start mengajar ini pada tahun 2018. Okay, apabila saya start mengajar, and then masa tu saya tak rakam apa-apa pun. Cumanya ada sahabat-sahabat kawan-kawan yang lain dia cakap, Black, boleh tak minta izin rakam? Aku letakkan dalam aku punya YouTube channel. Okay, teruskan. Start pada situ ada yang kenal. Oh, ini Abang Black yang dekat YouTube. Padahal channel dia bukan channel saya. Tapi dia orang. Then selepas itu, pada tahun 2020, Presiden GDMA tu dia cakap, boleh you ikut I, you jadi timbalan presiden. So okay, I follow. Dan selepas itu dia pun dah step down. Dia pun ada buat kerja luar. Dia bagi kat I 100% untuk jaga GDMA lah. So and then start pada situlah. Apabila saya mengajar, and then ada beberapa orang yang memerhatikan, terutamanya daripada pihak pengurusan, dan berjumpa dengan dia orang, dan saya pun jadi part of the Grab management jugalah, RRC, Rakan Representative Committee. Perantara antara Grab driver dan juga management. So kalau ada apa masalah ataupun apa semua, memang ada perbincangan itulah dengan saya dengan management. So what's your like first, macam bila dah dapat tahu yang you gonna handle the community tu kan, apa perasaan, what is your first like macam, okay, aku nak buat macam ni, aku nak achieve ni. What did you want to achieve bila ada community tu? Saya tak ada apa-apa target sebenarnya. Sebenarnya niat dahulu itu supaya komuniti saya ni dapat sama rata apa yang saya dapat. Saya tak ada simpan, saya bagi kat dia orang dapat puas hati untuk family dia orang. That's all. Cumanya sedikit sebenarnya saya nak cakap, penyesalan tu ada juga. Penyesalan sebab dikenali. Maksudnya? Apabila kita dikenali, kita semakin sibuk. Apabila semakin sibuk, dia akan mengacau personal hidup, personal life kita, yang menjadikan saya tu single dad macam tu lah. Ada divorce kat situ. Tersangat apabila kita terlalu sibuk, kita tak akan fokus kepada semua benda tu dalam satu masa. Masa di rumah pun main telefon juga. Yang kita tengok telefon, orang message kita, orang call kita, WhatsApp, macam-macam. Pukul 2-3 pagi pun call. So benda tu apabila dah terlampau annoying, orang dah rasa tak suka, tak boleh buat apa lah. Okay. Bolehkah kita masuk sikit dalam hal, tak ada masalah. So what did happen actually dalam your relationship with your... Apabila kita ni terlalu sibuk, senang cerita, kita ni terlalu sibuk, bukan benda tu mendatangkan orang cakap apa, duit ke apa, tidak. Tapi tiba-tiba macam itu, bila kita mengajar orang, kita akan tiba-tiba dikenali dan membuatkan kita tu sibuk menghadap telefon. Itu sebenarnya satu penyesalan, bukannya satu kebaikan, sebenarnya satu penyesalan. Sebab apa? Bila kita orang cakap apa, terlampau sibuk, terlampau diperlukan, orang yang sebenarnya yang paling perlukan kita terabaikan dekat situ pun kesilapan. Saya nak cakap kesilapan dia pun tidak juga, nak kata kesilapan saya pun tidak juga. Tapi lelaki, as a lelaki, saya cakap
apa yang saya nampak itu kesilapan juga daripada saya sebab terlampau busy. Berapa lama bang mendirikan rumah tangga sebelum 5 ni? tahun. 5 tahun ya. 2018 sampai 2000 tahun lepas 2023. Abang ada anak ah? Ada anak seorang. Anak seorang lah. Anak seorang. So bila dah jadi macam ni kan, mind me asking like lepas dah bercerai tu, pernah tak rasa macam, you know what, I'm just gonna tinggal semua and like cari benda lain, you know, try to get back my wife ke? Ada tak pernah macam tu? Nak tinggal 100% itu tak boleh. Sebab apa? Dalam hati kita masih lagi dalam fikiran tanggungjawab itu untuk bagi orang faham apa itu e-hailing, apa itu macam mana cara buat kerja yang betul. Bukan kata macam bila saya senyap sendiri pun kadang-kadang ada yang telefon, Black, aku kereta dah nak kena tarik. Black, aku rumah dah nak kena tarik. Black, aku dah nak kena bercerai. Black, aku itu. Black, aku ini. So benda tu apabila masalah dia orang bercerita pada saya, dia akan jadi masalah saya. Itu masalah saya. Dia jadi masalah dia, macam saya akan berfikir, macam mana aku nak tolong kau ni? Memang saya tak boleh tolong dari segi duit. Oh, mungkin saya ada kontak yang boleh saya call untuk tolong bagikan sewa kereta dia dah kena tarik. Ya, so ada option yang lain dengan mungkin bayaran yang lebih murah ataupun skip dulu bayaran. Itu. Jadi masalah, benda tu dah jadi masalah saya hidup fikirkan masalah dia. Benda-benda macam itu yang membuatkan kadang-kadang orang tetap akan call kita juga. Walau macam mana sekalipun orang akan call. Walaupun saya keluar daripada, saya cakap, aku tak nak buat ni. Tapi dia orang dah ada nombor telefon saya. Kecuali kalau saya buang semua nombor telefon saya, okey, boleh clean. Faham? Nombor telefon saya tu saya rasa ramai sangat yang kenal. Okay, sebab okay, sebab abang bilang cakap kan, semua orang yang pergi kat abang ni semua macam, okay abang Black, kita rosak, kita tu, kita ni. Tapi abang pergi kat siapa kalau abang ada masalah? Who's your source? Siapa yang abang pergi? Siapa yang boleh? Kita tak cakap kita tak ada masalah. Ada masalah. Terus terang lah saya cakap, memang tak banyak pun orang tahu Black kalau dalam keadaan tertekan ke apa ke, apa yang Black buat. Memang tak ramai orang tahu. Yang saya tahu, saya duduk dalam kereta seorang-seorang, nangis je lah. Maksud saya bukan, saya cakap saya tak adalah cakap saya nak simpan kita as lelaki, tidak. Tapi saya sangat sayang pada anak. Apabila hari yang saya hantar kepada ex-wife, saya setiap minggu jaga anak, tukar-tukar. Apabila time dia jaga tu, ex-wife jaga tu, saya jadi macam kosong lah. Betul. Kita jadi kosong. Kadang-kadang tiba-tiba mengalir air mata. Itu je. Apa nak buat? And benda tu kalau kita nak ulang balik pun tak boleh. And so kita pun just ajar anak, kalau boleh jangan susahkan orang, itu je. So far alhamdulillah, dia pun kalau duduk dengan orang pun dia tak susahkan sangat. Tak ada lagi saya dengar dia nak menyusahkan, tak ada. So far alhamdulillah. Siapa nama anak abang? Nama anak saya Nur Klimira Erina. Wow. Panggil? Kakak. Okay. I think like, are you like ada think untuk, you know, get back together in future or Get back together dengan ex tu mungkin tidak lah kot. Sebab tak tahulah, mungkin dia dah ada yang lain ke apa ke. Sebab kita pun benda dah lepas lah. Tapi kalau ada jodoh dengan orang lain pun ada lah. Kalau tak ada, kita nak cakap macam mana, kita buat macam mana pun tak akan ada. So faham. ni lah. Sebab ada benda yang diorang kena jaga saya. Sebab saya sangat bermasalah dengan kesihatan. Saya ada buah pinggang yang stage 4+. Tak lama lagi pun mungkin nak dialisis or something. Maksudnya dua-dua belah? Mungkin. Sebab tu sekarang ni cuba cari satu ubat yang boleh reverse ke apa ke, kita tak tahu. Try je lah. Masuk hospital dah masuk hospital, masuk ward dah. Cuma belum tebuk je lagi. Okay, faham. Tapi saya tengok abang very positive person. Daripada mula saya jumpa abang, bila borak dengan abang, dan abang really positif. Dan ya, bila kita tengok community pun dorang really inspired dengan abang. Kita macam dalam grup saya, community saya sendiri, kalau as a leader kita negatif sangat,
apa akan jadi kepada grup tu? Confirm akan jadi marah. Confirm akan jadi negatif, tersangat negatif. Nak tak nak, as a leader, kita kena belajar macam mana cara kita nak kawal emosi kita dulu. Baru kita belajar, baru kita tolong kawalkan emosi orang. Jangan kita tak terkawal, kita marah. Bukan saya tak pernah marah dalam grup, pernah saya marah. Tapi apabila saya marah tu, kita sediakan fakta apa sebab yang kita marah. Yelah. Kalau kita marah kosong macam tu, susah juga. Cubalah, kena terpaksa cuba be positif untuk kawan-kawan yang lain. Untuk lelaki kan, sebenarnya kita untuk golongan lelaki lah, kita selalu melihat tentang orang kata apa orang cakap seseorang lelaki tu yang matang lah. Dan terutama bila jadi leader is not untuk senang, bukan benda yang senang lah. Betul. Untuk jadi leader. Sebab bila jadi leader, kita ni orang meletak harapan pada kita. Betul. Jadi apakah abang boleh kongsikan tentang leadership ni lah? Sebab sekarang kita lihat untuk jadi leadership, untuk ada personal leadership bukanlah senang. Walaupun dia gifted ataupun dia train, it's not easy. Tapi mungkin abang boleh share lah. Saya ada sedikit sifat yang saya ini agak, saya nak benda tu jadi. Maksudnya macam okey, saya tak boleh, saya sangat agak susah untuk dikawal macam okey, saya nak kena jadi alpha leader macam tu lah. Saya nak jadi alpha leader yang apabila kita minta tolong orang buat dan orang tu boleh tolong kita buat. Tapi bayaran dia yang selebihnya itu adalah kita bantu dia apa yang patutlah. Saya macam yang membuatkan jadi role kepada leader role ni macam ni, sebab mungkin sebab saya punya sifat sendirilah. Saya jenis alpha yang orang cakap apa, tak nak orang kawal kita. Tapi dengan syarat kita tahu ilmu itu. Jangan tak ada ilmu kita nak jadi leader, nak nama, nak cari duit. Macam ramai macam tu bang. Banyak musuh. Sebenarnya saya ni banyak musuh, sangat-sangat banyak. Faham? Ada yang sakit mata, ada yang sakit hati, ada macam-macam. Itu memang Cumanya kita buat apa yang patut, kita tahu macam mana cara kita buat. Kita tak adalah rasa macam kita nak menipu orang tu, tak ada, dan insya-Allah tak ada apa lah. Faham? So bila kita jadi leader, kita akan lebih terbuka untuk dikritik. Betul. So macam mana abang handle untuk kritisism daripada orang-orang? Kadang-kadang kritik tu membina, kadang-kadang kritik tu nak jatuhkan abang. Macam mana artis kena kutuk dalam social media. Pada saya buat tak tahu je. Apa yang saya kena hamun tu, saya buat tak tahu je. Benar Pernah. Kena hamun tu biasa. Kena hamun dalam social media. Kadang-kadang kita ada sedikit bias kepada company, kepada contoh pada Grab ke apa ke, sedikit kelebihan kita lebihkan sedikit kepada Grab. Dia orang akan nampak macam kita ni penjilat itu ini semua. Ada yang cakap bodoh lah, ada cakap itu, ada cakap ini. Kadang-kadang ada yang nak bertumbuk, ada juga, bukan tak ada. Ada yang sampai nak keluar pistol bagi whatever, ada. Cumanya pada saya, benda-benda macam ini kalau kita terlampau memikirkan, kita yang boleh jadi stres, kita yang boleh jadi gila. Betul. Lebih baik saya fikirkan masalah orang yang contohnya tak bayar duit rumah ni, tak bayar. Macam mana kita nak tolong dia dari segi, orang cakap bukan bagi dia ikan, kita bagi dia joran untuk macam mana nak cari ikan itu. Wow. Itu je lah. Wow. Tak pernah terfikir Be intelligent. Abang tak bagi ikan, tapi abang bagi joran untuk dia. Betul. Wow. Yalah, kita tak ada duit. Macam saya pun bukan ada duit. Takkan kita nak bagi duit. Yelah. Kita bagilah cara macam Tapi mana. tak semestinya bang, kalau bagi duit pun tak selesai juga masalah dia. Kadang-kadang Betul. itu je. Benda-benda pun yang penting kena bijak lah. Bukanlah kena bijak, orang cakap kena pandai uruskan keuangan itu dengan betul. Kalau tak jaga financial tu dengan betul, siap orang yang bergaji 50,000 sebulan pun Betul tu. Dengar tu. So basically bila kita, okay, ni talk about leadership lah. Jadi bila kita leadership dan kita berada di atas,
Dan kita mungkin ada teman-teman, orang kata seperjuangan lah. Jadi selalunya kalau kita tengok history pun, kebanyakan daripada gonggongan itulah terdirinya musuh dia dalam selimut. Betul. Jadi pernah tak happen ke abang? Maksudnya kawan sendiri tikam abang ke, khianat abang ke, atau Dia nak kata khianat secara terang-terangan tu tak ada lah. Tetapi kadang-kadang dalam diam, oh Black ni pun memang dia bukan bagus sangat pun. Dia bercakap dengan orang lain. Dan benda kita tak buat salah. Apabila kita ni tiba-tiba benda tu akan sampai juga pada kita. Black, orang ni cakap engkau macam ni, macam ni, macam ni. Oh ya ke? Tapi pada saya, apa yang dia nak cakap itu biarlah dia cakap pada saya. End up pun kalau dia ada masalah ke apa ke, mungkin dia akan cari saya juga. Saya pun, kita balas orang dengan cara kebaikan, insya-Allah orang tu akan kembali yang kita dengan cara yang baik. Itu saja. Tak payah nak hamun, tak payah nak maki ke apa pada saya. Dulu tu sifat masa muda-muda dulu adalah sifat marah macam tu. Sekarang ni tak payahlah, dah penat dah. Betul. Dah Dia penat makin dah. Buat tak tahu bumbu je. ni, penat nak marah-marah. Oh, penat. Sangat penat. Tapi macam mana macam abang berhadapan lah, sebab kadang-kadang kita percaya dengan seseorang, kadang-kadang orang paling dekat dan dia sendiri yang backstab abang. So how do you feel? Ataupun macam nak overcome lah benda ni? Saya nak cakap, kita nak beritahu dia yang kita kecewa dengan dia tu, tak juga. Kadang-kadang orang yang tengah selaputi perasaan dendam, marah, iri hati ni, dia takkan fikir benda tu. Cumanya pada saya, apabila lama-lama nanti dia dah rasa dia tu bersalah, dia cari saya dan saya, alah biarlah, tak apalah, kau kawan dengan aku lagi. Tapi saya akan cakap dengan dia, engkau tak akan jumpa aku yang semesra dengan kau dulu. Dulu aku boleh, macam saya ni lahir kat Melaka. Ada darah Melaka, ada darah Johor yang boleh bergurau kasar tau. Orang Melaka. Orang Melakau ni. boleh bergurau kasar. Apabila saya dah start tak bergurau kasar, walaupun boleh berborak tapi tak bergurau kasar, bermaksud aku bukan rapat sangat dengan kau dah sekarang. Bermaksud kau ni bermasalah dengan aku. Betul. Itu je. Tapi nak kata kita benci kat orang tu, tidak jugalah. Cumanya hubungan itu tak jadi macam dulu balik. Faham. Bang, betulkan mic rapat sikit abang. Okey. Rapat sikit. Lagi rapat. Okey. Okay. Dah nak habis session kan, bos rapat kan. Aduh. Cakap tak dengar kan. Okey abang, yelah, seorang lelaki bila kehilangan, apa orang kata, bila dari hati ni, kadang-kadang ada satu kesunyian lah. Sebab beliau merupakan, kita boleh cakap, tulang belakang lah. Betul. Dalam support moral ataupun kita punya emosi dan segalanya lah. Dan macam mana abang sekarang meneruskan perjalanan tanpa kekasih hati? Saya sebenarnya nak cakap, saya kekasih hati tu ada je, sebenarnya ada. Tapi bukanlah sepenuhnya macam mana isteri kita dulu kan. Dia saya sebagai anak sulung juga, benda yang saya buat adalah saya duduk dalam kereta. Benda yang saya nak release saya punya tension ni, saya duduk dalam kereta, saya just, benda boleh nangis. Buat apa kita nak happy? Nangis lah. Nangis duduk dalam kereta. Nangis kan. Kadang-kadang saya pun pernah juga, kita tak buat kerja pun. Saya duduk keluar pada pukul 8 malam tu, saya keluar sampai ke tengah malam. Tak ada buat apa-apa pun. Pusing satu KL. Kadang kita fikir, apa aku nak kena buat ni. Kosong ni, memang kosong ni. Memang kosong. Bukan tak kosong. Seriously saya cakap, bukan tak kosong. Kosong, sangat-sangat kosong. Sebab lagi satu anak pun tak ada. Kan, isteri belum ada lagi. So apa yang saya buat, just okay. Kalau dah rasa okey sangat, kalau rasa tak okey sangat, saya kerja je. Buat kerja. Tu yang kadang-kadang bila anak tak ada di rumah tu, saya tidur kat luar je. Tidur kat tepi jalan. Kadang orang tua telefon, mak saya telefon, awak balik ke tidak? Tak balik. Tidur kat luar. So kadang-kadang kita bosan kan, nak duduk rumah tu, tidur je lah kat luar. Nak cari enjoy macam dulu, macam muda clubbing, tidak lah. Penat. So duduk macam tu je lah. Faham. Duduk dalam kereta seseorang, itu je.
InsyaAllah kami berdua doakan semoga InsyaAllah. abang Terima kasih. jumpa peneman setia kasih abang nanti. Amin. Amin. Mana tahu tengah buat kereta tu jumpa pula Memang ada jodoh. sekarang. Ada sekarang. Oh dah lah. Yang tu Ada. Okay, mungkin geng-geng e-hailing kat luar sana persatuan abang ni tengah mendengar. So, dorang ada harapan dengan abang. So, mungkin abang ada visi dan misi untuk dorang untuk tahun ni ke atau masa depan ni. Apa? Okay, saya sebenarnya satu benda yang saya nak adalah memartabatkan semula e-hailing ini. Tapi dengan cara yang lebih cantik. Maksudnya macam sekarang ini e-hailing banyak company yang masuk tapi banyak yang tak ikut peraturan. So bila ada contoh macam Suruhanjaya Ekonomi Gig ini yang akan ditubuhkan insya-Allah pada bulan Oktober nanti, kami ni daripada yang bawah ni akan cuba perbetulkan akta yang sedia ada, bagi balik kekerasan kepada syarikat supaya implementkan balik prasyarat yang diorang kena ikut untuk driver tu supaya benda ni lebih dimartabatkan. Kalau tidak, sampai bila-bila dia akan jadi macam taksi jugalah perangai. Macam orang cakap dulu kita dikenali sebagai taksi yang paling teruk. So apabila dah majid macam ni pun sebenarnya perangai itu dibawa balik pun sebenarnya kepada e-hailing. So tak ada perbezaan pun. Kalau boleh lah, saya punya niat adalah untuk memartabatkan balik tapi dengan cara semua ikut peraturan. Tak kisahlah company ke, driver ke, ikut peraturan, ikut undang-undang, penguatkuasaan semua okey dan buatlah secara harmoni. Jangan ada yang nak menipu sana, nak menipu sini, nak gunakan hackers untuk modifikasi apps ke apa. Janganlah, benda tu tak elok. Wow, tahap macam tu Ada, bukan tak ada. Daripada dulu lagi, daripada starting ada sampai sekarang. Ya Allah, tak ada kerja. Ada. Apabila duit menjadi nombor satu dalam hidup, Itulah jadi. semua benda akan jadi betul. Tak ada benda yang tak betul. Faham. Menarik. First time dengar. Sampai nak scam mic Okay, mungkin abang boleh untuk orang luar sana yang dengar ni, mungkin orang ada yang ingin mencubalah. Masih boleh mencuba lagi ke tak boleh? Sebab saya tengok grup ada orang buat newbie bermasuk kan. Kena best bang, kesian saya tengok. Ya ke? Dia okey macam ni lah. Kalau nak tanya saya, perlu ke masuk dalam e-hailing ini, jawapan jujur orang yang duduk dalam ni, saya cakap tak payahlah. Sebab apa? Yang sedia ada pun dah cukup ramai, dah membebankan, apatah lagi yang baru masuk ni. So cubalah cari alternatif yang lain. Banyak lagi gig ekonomi yang lain yang lebih okey. Sebab kadang-kadang kita nampak ada influencer ke ataupun ada orang-orang, ada syarikat-syarikat yang akan promote. Dia cakap dapat itu, dapat ini. Hakikat sebenarnya kena usaha yang orang cakap double keras baru dapat benda itu sebenarnya. Tapi benda tu disorokkan dan beritahu yang manis-manis je. Yang buruk-buruk ni disimpan tepi. Faham. So pada saya cuba cari alternatif yang lain yang ada. Kalau tak boleh sangat, bolehlah, tak ada masalah masuk. Okay, kalau alternatif tu apa yang abang boleh recommend untuk zaman sekarang ni? Saya rasa content creator kot. Content creator? Wow. Kadang-kadang kalau bertanya dia balik dengan content creator, buat apa kau nak masuk ramai-ramai kat sini? Aku tak boleh nak berfikir pula. Benda tu benda yang sama. Sebenarnya betul. Ada janji cari sesuatu yang pada saya selesa dengan diri kita, bukan fikir pasal duit. Selesa, maksudnya kita boleh study, belajar benda lah tu. Okay, contoh macam aku minat berniaga. So lebih baik aku berniaga pasal malam, ataupun lebih baik aku berniaga burger. Aku minat benda tu. Sambil-sambil tu boleh belajar dan buat tu secara orang cakap bukan berfikir pasal duit lah. Senang cerita. Kadang-kadang ada orang yang masuk sini first kali berfikir pasal duit, habis. Nanti tak lama lagi, banyak lah kos nak kena buat ni, kereta rosak apa semua ni. Sudahnya tengah jalan. Buat macam tu je. Susah juga. Kadang-kadang ada yang tukang orang cakap tukang promote ni, yang tukang
dipromote ini terasa macam termakan. Sampai beli kereta baru, dah buat hutang baru, semata-mata dia cakap boleh dapat banyak ni. Padahal sebenarnya menipu. Kena juga study A sampai Z. Nak masuk sesuatu benda, tak kisahlah secara full time atau part time, study dulu A sampai Z. Apa keburukan, apa kebaikan. Jangan fikir kebaikan saja. Keburukan tak fikir, susah juga. Wow. So korang kat luar sana, ini adalah antara good man opinion lah yang korang boleh take care. Betul. Untuk sebelum mulakan sebarang pekerjaan lah. Either gig ke atau full time. Betul. So okay, kita mungkin hampir sampai ke penghujung rancangan. Mungkin abang ada nak sampaikan sepatah dua kata. Saya ucapkan terima kasih kepada tim sebab jemput saya. Dan juga terima kasih juga kepada siapa-siapa yang kawan-kawan yang pernah berada dekat dengan saya, mengikut saya, follow saya daripada saya awal sampailah sekarang. Kalau siapa yang saya rasa saya minta tolong, hanya Allah saja yang boleh balas. Terima kasih banyak-banyak sebab tolong saya selama ni. Dan insyaAllah kalau ada apa-apa pertolongan tu, just ada nombor saya, just call saja, tak ada masalah insyaAllah. Siapa-siapa pun yang tak kenal ke, yang kenal ke, boleh je telefon, tak ada masalah pada saya. Okay, mungkin selama perjalanan abang 7 tahun dalam perjuangan abang ni, mungkin ada orang special di sisi abang, dan mungkin abang nak bagikan satu ucapan untuk dia ke, mungkin tak sempat ke, atau mungkin ini peluang untuk abang nak sampaikan ke? Yang paling special adalah mak saya sendirilah. Mak saya sendiri dan juga bapa tiri saya. Yang orang cakap apa, kalau tak ada dia pun, walaupun tak ada bantuan ke apa ke, tapi doa mak tu yang paling penting, yang membuatkan saya lebih rasa macam tiba-tiba kita ada datang satu aura ataupun satu kekuatan. Kat mana datangnya tu pun kita tak tahu. Mungkin doa daripada ibu, yang paling penting doa daripada ibu lah. Ibu dan ayah tiri saya sangat-sangat baik, sangat-sangat caring lah. Jaga kami berempat ni kan. Tu yang orang paling special lah. Dan juga kawan-kawan saya yang mana rapat-rapat dengan saya, yang banyak bantu saya. Wow. Nilai Sedih kan? Yelah, betul. Nilai seorang ibu tu, kita kata tiada tandingan lah. Ya, betul. Betul. Jadi sesiapa yang kat luar sana yang masih ada ibu, hargailah. Sebab bila diorang dah tak ada, it won't be the same lah kan? Ya, betul. Alright. By the way, thank you so much Terima Abang kasih Black. kembali. Abang Black nak nyanyi sikit? Rahsia. Tak kena nyanyi. Okay, terima kasih Abang Black. Dan terima kasih juga kepada Michelle. Dia ada kat belakang kamera ni. Thank you Kakak Michelle. Yeah, she bring a lot of very like Inspiring people. Betul. Yeah. Darah abang, janganlah nangis-nangis kita. Allahu Akbar. Nangis is biasa. Kalau perempuan dia nampak, tapi lelaki ni dia sorok-sorok. Memang lelaki sorok, pandai sorok. Walau macam mana Cik pun, tu macam mana ada nangis. walau macam mana pun, hakikat sebenar itulah. Setiap orang mesti nangis. Itu je. Saya doakan moga abang punya rezeki tu boleh limpah ruah lah. InsyaAllah. Moga kahwin cepat. Terima kasih. Okay, kita sampai di penghujung rancangan. Terima kasih. Thank you Abang Black. Saya dan Amira hari ini dan bersama Abang Black. Thank you so much. Bye-bye. Bye.